Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin yang masih lagi bersama dengan channel Saada. Baiklah, sidang tengah jalan pada petang ni. Ada seorang penonton menghantar WhatsApp bersama dengan screenshot seorang Melayu, rasanya Melayu lah kan, yang menidakkan sejarah bangsa kita. Dia kata orang kita duduk dalam pondok lama, pondok buruk, tidak ada tamadun, tidak ada istana, tidak ada peradaban yang langka. Mentaliti orang Melayu sendiri usai kemerdekaan, realiti yang kita kena hadap, termasuk diri saya sendiri dan anak-anak bangsa kita, usai dimerdekakan, dikatakan dimerdekakan oleh penasihat yang tak masuk akal. Sistem pendidikan sekolah kebangsaan Inggeris mengajar sejarah berdasarkan sejarah yang sekelumit, yang menidakkan hak orang Melayu mengenali asal-usul, asal-muasal. Bahasa Melayu atau bahasa Malaysia ataupun tulisan Jawi itu sendiri tidak pernah didedahkan akan sejarah asal-muasal. Jadi bahasa, jiwa bangsa, sejarah, relik, keris, teknologi, besi, relau dan juga keilmuan pawang Melayu ditidakkan. Jadi bagi sidang penonton yang tak mengenali saya, sebab channel saya baru kena hack, saya ni orang lagu mana? Saya dibesarkan di dalam sekolah kebangsaan, pergi mengaji luar negara, duduk luar negara 10 tahun, cakap orang putih, mengaji IT, mengaji ekonomi, mengaji falsafah, ambil minor sana sini, kerja konsultan, kerja macam-macam kat negara Mat Salleh, kawan dengan ramai orang. Tu kerja korporat, kerja balik Malaysia. Tu pun Tun Mahathir suruh balik. Lantas saya sendiri tak kenal sejarah bangsa saya. Kalaulah tiba-tiba saya tidak diperjalankan di jejak warisan, orang mari kat saya, dia kata, hang kenal tak siapa Sultan Hang Fuzi? Lah, apa asal pasal aku tak kenal? Itu yang ada kat atas tahta kuning yang mengikut perlembagaan. Hang kenal tak sejarah tok nenek hang? Sejarah tok nenek saya Melayu, saya tahu cerita hang tuah lah, cerita jebat dahaka. Selain daripada tu tak, saya tak ambil peduli. Jadi orang nak ceritalah lagu mana pun, pola pemikiran mereka yang tidak terdedah kepada sejarah asal, walaupun kita buka dan kita tayangkan dengan debat dan hujah atau fakta, mereka akan menidakkan sejarah leluhur sendiri. Ini melibatkan zaman sebelum merdeka lagi. Kita telah kehilangan teras dan pemegang amanah. Pemegang amanah kita ni, kita kena akur dan kena faham dah tak ada. Sebab bila pemegang amanah ada, benda ni takkan jadi macam ni. Daripada mula seorang bayi bernama Melayu dikandung badan, lahir dia macam mana, bacaan dia macam mana, rumah tangga orang Melayu macam mana, makan minum dia macam mana, busana dia macam mana, adat istiadat dia macam mana, tu semua dah habis kabur. Pemegang amanah hanya berbusana dan pakai tanjak, pegang keris, cium keris. Nilai jiwa, intipati, ketuhanan, adat istiadat dan agamanya bangsa orang kita ni tak ada, kosong. Dia estetik saja. Setakat potret yang digantung dan di dinding dan diagungkan selaku kepimpinan orang Melayu. Itu yang ada. Ini hakikat, ini bukan sembang kari, bukan saya nak kacau institusi atau kepimpinan yang dikatakan memegang amanah kepada orang Melayu. Jadi realiti pahit ni,
bagi pejuang yang segelintir yang cuba membongkar, kan? Kita cuba korek tanah, korek alam beralam. Ni Melayu ni apa benda? Daripada mana asal usul kita Melayu, orang yang berbahasa Melayu, yang beragama Islam, yang dahulunya ada tanah bernama Tanah Melayu, kini dinamakan Malaysia. Maka kita sangat sedikit pada hari ini. Kita sangat sedikit, tuan-tuan. Yang faham sangat sedikit, yang berjuang sangat sedikit, yang cuba menggapai kebenaran yang hakiki, kebenaran yang series, kata Mak Saleh. Maksud dia, kalau Melayu saya ini duduk kat hutan pakai cawat, saya terpaksa terima dan saya akan bangga tok nenek saya pakai cawat. Nak buat apa? Saya malu. Buat apa saya nak jadi tanggang? Hatta tok nenek saya hanya faham bahasa yang dikatakan Negrito, Senoi ke Sakai ke, itu saya terima. Kita tak boleh lari. Kita nak buat apa? Kita nak tipu diri sendiri siapa kita. Tetapi inilah yang berlaku pada hari ini. Bukannya nak menipu diri, menolak, menidakkan hakikat wujudnya yang dikatakan sepersalinannya, sarungnya Melayu tadi. Jadi disebabkan khazanah dan juga warisan Melayu ni terlalu besar, yang saya katakan Ophir itu adalah merujuk kepada orang Melayu. Jadi permata atau telaga ataupun lumbung di dalam sarungnya bangsa Melayu tadi bukannya emas, permata dan juga belian dalam gunung ledang yang Sulaiman rujuk. Dia boleh perintah jin Ifrit terjun dalam lautan yang amat dalam bawa keluar permata. Nak buat apa dia pergi gali gunung ledang? Cuba fikir, masuk akal ya. Ada sekarang kadang kita ke Amerika ni, minta maaf saya bukan agungkan Amerika, dia kata pemikiran kritikal, critical thinking. Saya boleh perintah jin macam-macam jenis tembus dinding, masuk gunung, terjun dalam laut. Itu yang Quran kata, kalamullah. Dan kami perintahkan, malaikat perintahkan Ifrit menyelam ke lautan dalam, bawa keluar yang dikatakan pearl, mutiara, dibagi pada Nabi Allah Sulaiman. Setakat gunung ledang kemetot, bukannya macam Himalaya pun. Jin tu pasti boleh. Sekelip mata saja dia boleh bawa tahta Balqis, takkan dia tak boleh bawa diamond biru ke hijau kan? Kenapa dia paksa manusia lumbung? Itu kadang kita tengok no, dalam berbagai faktor cerita yang kita terlepas pandang, susunan dan framework ataupun architecture. Jadi kita balik pada sejarah Melayu. Kita tidak boleh beri kefahaman atau kepercayaan kepada orang yang tidak boleh menerima hakikat warisan dia, kerana dia telah dididik macam tu. Berdebat tak guna, cakap lah, bagilah 1000 hujah, dia tetap pesimistik. Dia kata berpandangan sinis. Bagi orang yang berpandangan sinis ini, dia tidak ada iman, dia tidak ada keyakinan, dia tidak mampu menyaksikan, bersyahadah kepada apa yang ada dalam darah daging dia. Mereka ini sebenarnya telah menjadi yang dikatakan golongan dunia, orang yang materialistik, yang ketandusan, kering kontang, tidak ada kebun dalam taman sarung dia. Jadi orang macam ni kita nak kata apa? Kita biar pi, orang Kedah kata kan. Jadi channel saya ni pun sekarang ni subscriber baru 700 lebih. Setakat 700 tu, yang subscribe tu musuh pun ada, kawan ada, lawan pun ada. Yang sebenar-benarnya pejuang Melayu, yang cinta kepada darah daging kita, yang benar-benar ada rasa sayu kepada nilai dan juga nama dan jati diri, ketuhanannya leluhur kita. Ni tak ramai. Ni sangat sedikit. Dan terpalit juga di kalangan kita yang mengejar tahta, mengejar warisan, mengaku keturunan sekian-sekian. Mereka bukanlah
pejuang bangsa. Mereka mahu dinaikkan, mereka mahu ditahtakan, mereka mahu ditabalkan. Mereka nak jadi champion kepada bangsa kita. Jadi siapa nak jadi champion pada petani? Kan? Kita bakal bersambung. Telefon saya panas, kena cahaya matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.